Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi kepada yang bahagia, datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, semua warga LPP yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan kurnianya dapat kita pada hari ini bersama-sama dalam keadaan sihat, meneruskan penghidupan dan bekerja dengan baik walaupun masih berada dalam tempoh pemulihan COVID-19. Pada pagi ini, saya ingin mengambil kesempatan mengucapkan ribuan terima kasih kepada Unit Integriti kerana telah menjemput saya untuk melancarkan Pelan Anti Rasuah Lembaga Pertubuhan Peladang. Yang bahagia datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, nilai integriti adalah tonggak utama dalam memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan berfungsi secara efektif dan efisien. Apakah sebenarnya integriti? Integriti adalah kejujuran, ketulusan, kesempurnaan, keutuhan. Ia bermaksud sifat jati diri yang merangkumi keikhlasan, keterbukaan, ketulusan, amanah, benar, berpegang kepada prinsip dan tidak mudah dipengaruhi. Dalam kata yang ringkas, ia adalah doing the right thing even when no one is watching. Integriti secara ringkasnya terbahagi kepada dua bahagian, iaitu integriti individu dan integriti organisasi. Integriti individu merujuk kepada himpunan kualiti unggul yang wujud dalam kalangan individu yang berteraskan prinsip kejujuran dan amalan bermoral tinggi. Choosing your thoughts and action based on values rather than not personal gain. Itulah kata-kata hikmat daripada Abraham Lincoln. Nearly all men can stand diversity, but if you want to test a man's character, give him power. Ianya satu wisdom yang perlu kita hayati bersama. Integriti organisasi pula tercermin dalam pelaksanaan kod etika, piagam pelanggan, sistem dan proses kerja serta pematuhan kepada amalan baik. Kod etika kerja ini ditegaskan, diulangi dan dihayati oleh semua warga kerja sesebuah organisasi sehingga menjadi kebiasaan dan akhirnya menjadi budaya sesebuah organisasi. Yang berbahagia, datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, LPP amat serius dan sangat komited untuk meningkatkan integriti dan mengekang jenayah rasuah di kalangan warga kerja LPP. Pembangunan Pelan Anti Rasuah Organisasi ataupun OACP adalah merupakan satu inisiatif mandatori di bawah Pelan Anti Rasuah Nasional 2019 dan 2023. Ia juga adalah arahan yang amat berhormat Perdana Menteri bagi siri 2 nombor 1 bagi tahun 2019. Semua organisasi kerajaan perlu membangunkan pelan anti rasuah mereka sendiri. Untuk makluman, sebelum ini LPP telah mewujudkan Pelan Integriti Organisasi ataupun PIO LPP bagi tahun 2015 sehingga 2020 dan ia disokong dengan Pelan Strategik Jangka Panjang Unit Integriti LPP bagi tahun 2016 sehingga ke 2020 bagi memantapkan pelaksanaan PIO. Kedua-dua pelan ini diwujudkan bagi memantapkan modal insan LPP agar berintegriti tinggi dan memperkasakan tadbir urus di samping meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan kepada masyarakat. Bagi Pelan Anti Rasuah LPP 2021 sehingga ke 2025, selaras dengan arahan yang amat berhormat Perdana Menteri, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan telah memberi penekanan yang begitu serius ke atas pengukuhan integriti bagi setiap agensi, jabatan dan penjawat awam di bawah seliaan MAFI serta mewajibkan semua agensi menyediakan OACP bagi tempoh 5 tahun. OACP ini dicetuskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana ingin negara kita dikenali dengan integriti dan bukannya rasuah. Pelan Anti Rasuah LPP ataupun OACP atau singkatnya Pelanta adalah merupakan dokumen utama LPP yang menggariskan tindakan secara menyeluruh dan bersepadu dalam usaha menangani permasalahan dan kelemahan governance, integriti dan anti rasuah di kalangan warga LPP. Pelanta adalah inisiatif LPP
bagi meneruskan usaha ke arah membentuk warga kerja yang berintegriti tinggi. Pembangunan pelantar LPP adalah melalui penyatuan semua inisiatif dan usaha berkaitan integriti, tadbir urus dan juga anti rasuah dalam satu pelan yang sama telah bermula sebenarnya dalam tahun 2019 dan 2020 melalui beberapa fasa bengkel dan mesyuarat. Penilaian risiko rasuah ataupun Corruption Risk Analysis CRA turut dilaksanakan oleh LPP dalam membangunkan pelantar ini. Saya berharap semua warga LPP menjadikan pelantar sebagai rujukan komprehensif dan inklusif untuk melaksanakan agenda integriti dalam organisasi secara holistik. Pelantar LPP mempunyai 4 strategi utama yang dirangkakan berasas dan berdasarkan visi, misi dan objektif LPP, iaitu yang pertama, meningkatkan keberkesanan dan ketelusan proses perolehan awam. Yang kedua, memupuk tadbir urus yang baik dalam pertubuhan peladang. Yang ketiga, mempertingkatkan ketelusan dan integriti dalam pengurusan pengedaran input bantuan SPBKP dan IPP. Dan yang keempat, memperkasakan peranan pentadbiran dan pengurusan. Pelaksanaan strategi ini telah diterjemahkan kepada 29 pelan tindakan dan 22 inisiatif yang melibatkan LPP di ibu pejabat dan negeri bagi tempoh 5 tahun seperti mana yang terdapat di dalam pelantar LPP. Mengapa pelantar? Ia membawa maksud platform iaitu di mana semua bangunan memerlukan platform yang tegap dan mantap. Jika tidak, maka roboh dan tumbanglah bangunan tersebut. Begitu juga dengan sesebuah organisasi. Keteguhan sesebuah organisasi adalah disokong kuat oleh keteguhan orang yang berada di dalamnya. Keteguhan LPP adalah memantapkan warga kerjanya dengan penuh integriti. Seperti mana kata Warren Buffett, I look for 3 things in hiring people. The first is personal integrity. The second is intelligence. And the third is high energy level. But if you don't have the first, the other two will kill you. Kesemua inisiatif-inisiatif ini tidak boleh dilaksanakan oleh saya seorang diri sahaja. Ianya adalah tanggungjawab kita semua di peringkat warga kerja LPP di seluruh negara bagi memastikan bersama-sama LPP bebas daripada rasuah. Visi pelantar LPP adalah untuk melahirkan warga LPP yang cekap, telus dan berintegriti tinggi. Dan ia hanya akan direalisasikan sekiranya setiap warga LPP membudayakan amalan pencegahan serta memelihara integriti dalam melaksanakan tugas seharian. Ini termasuklah menolak amalan rasuah, penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa. Saya berharap agar semua inisiatif di bawah kerangka pelantar LPP ini berjaya dilaksanakan sepenuhnya bagi tempoh 5 tahun dan memberi impak yang positif kepada warga kerja LPP, PP dan seterusnya kepada negara. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mencintai seseorang apabila mengerjakan sesuatu pekerjaan dilakukan dengan penuh kesungguhan. Kepada semua warga kerja LPP, jadikanlah frasa saya yang menjalankan amanah yang telah digunakan mulai 20 September 2018 sebagai amalan dan budaya bekerja kita dalam erti kata yang sebenar-benarnya. Ia bukan sekadar satu ayat yang ditulis di setiap surat, tetapi ia perlulah difahami dan disimpan dalam jiwa kita agar menjadi kebiasaan dalam melaksanakan pekerjaan. Ia perlulah dipersembahkan melalui usaha dan komitmen jitu dari kita semua. Sekali lagi saya menyeru kepada semua warga kerja LPP untuk berganding bahu dan menjadikan LPP bebas rasuah, bebas dari salah guna kuasa, bebas daripada penyelewengan dan marilah kita berkhidmat dengan lebih berintegriti dan cemerlang. Laksanakanlah tugas dengan betul walaupun ketika tiada siapa yang sedang melihat. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada Unit Integriti LPP dan semua pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menghasilkan pelantar LPP bagi tahun 2021 sehingga 2025 dengan jayanya. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini melancarkan pelan anti rasuah Lembaga Pertubuhan Peladang bagi 2021 sehingga 2025 atau nama singkatnya pelantar. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.